اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول. اللهم رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah mati melainkan mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mati sebagai seorang yang beriman. Sadaqallahul azim. Yang hormati dikasihi Tuan Kuasa pengurusan program kuliah Zuhur MBI Shah Alam ini, dan yang dikasihi dan hormati pastinya seluruh kehadiran para jamaah kuliah Zuhur, para pegawai keketangan yang jauh yang dekat yang bersama di Dewan Kuliah pada hari ini, bahkan yang menonton di luar sana melalui FB Live kita. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah jualah pada tengah hari yang penuh barakah ini kita dapat berkumpul di tempat yang paling berkat, iaitulah di surau, di waktu yang paling mulia, iaitulah di saat kita menanti azan zuhur berkumandang kejap lagi, dan kita bertemu di majlis yang berkat, iaitu majlis ilmu
berbicara tentang soal iman, tentang soal Islam, tentang soal ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan semua, kalau kita balik kepada konteks agama, maka barakah dalam hidup ini dia banyak cabang sebenarnya. Berkat masa, bila mana kita ambil kesempatan masa untuk buat kebaikan. Masa. Berkat lokasi, berkat tempat, bila kita berhimpun di masjid di surau. Dan berkat majlis, bila kita masuk ke tempat berbicara tentang iman dan taqwa, Islam dan iman. Dia nak apa lagi sebenarnya dalam hidup ini? Jadi orang yang gagal, yang kecundang, yang kecewa, orang yang tak mengambil peluang-peluang itu, yang tak mengambil peluang. Berkat masa, dia tak kisah. Berkat tempat, dia tak peduli. Berkat majlis, dia tidak hadir. Jadi kita kerugian. Jadi dalam agama ni, kita seolah-olah berada dalam luar lingkup yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kerahmatan, malam, siang, pagi, petang. Jadi dalam agama kita kena rebutlah peluang-peluang ini. Kalau kita rebut peluang ini, saya buat status dalam FB saya 2 hari yang lepas. 2 hari lepas ke 3 hari lepas? 2 hari lepas saya rasa. Saya tulis kat situ dalam status saya punya FB itu, saya tulis dalam bentuk kata-kata nasihat, tausiah. Peluang buat amal ibadat soleh masa dunia. Dah dunia tidak ada, peluang untuk buat ibadah tak ada dah. Peluang kita beribadat masa di dunia sekarang ini. Tapi kalau dah dunia tak ada, akhirat datang, nak buat apa lagi? Nak sembahyang, baca Quran, dengar ceramah, nak berzikir, bertasbih, nak ke surau, ke masjid, nak umrah, nak bangun tengah malam tahajud. Nak buat apa lagi? Bukan dunia dah kamu ada. Bila masuk alam mahsyar, alam akhir, alam kubur, itu dah tak ada dah. Yang ada ialah peluang sekarang ini. Betul, orang yang benar-benar menjaga peluang dan ruang dia akan ambil. Maka kita pada hari ini alhamdulillah, Allah rezekikan kita peluang itu. Peluang ilmu, peluang amal, peluang ibadat, peluang pahala. Dan kita ambil kesempatan ini, mudah-mudahan insya-Allah ia tidak akan pernah mengecewakan kita dan tidak akan berikan kita kesempitan dalam hidup sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah saya lah, nak bagi suntikan semangat sikit buat diri yang bercakap dan kepada yang menonton, yang mendengar kuliah zuhur kita pada hari ini. Minggu lepas datang pun, minggu ni muka tu juga yang muncul. Jadi yang sebetulnya minggu inilah minggu yang tetap, iaitu pertama, Khamis pertama. Minggu lepas adalah gantian kepada saya tidak hadir pada minggu pertama sebab berada di Mekah. Baik, tuan-tuan sekalian, yang ini kira program rasmi lah, bulanan. Tajuk kita sambungan bulan minggu yang lepas, kalau masih ingat dan catatan, kalau ada catatan, kita bercakap tentang 3 amalan penting yang menjadi diary kita, yang menjadi tugas utama kita, yang menjadi tugas utama penting kita seharian sampai mati. 3 tugas utama kita kena lekat betul dalam dari kehidupan kita, tak boleh berpisah. Pertama, baca Quran. Kedua, zikir. 3, berdoa. Bila saya sebut dari utama tu, kita fahamlah mana benda tak boleh kita tinggal. Kita kena pasti ia berada bersama kita malam, siang, pagi, petang. Baca Quran. Kedua, zikir. Ketiga, berdoa. Kerana semua ini adalah merupakan pintu-pintu keberkatan. Nak berkat, baca Quran. Nak berkat, banyak berzikir. Nak berkat, banyak berdoa. Pintu keselamatan. Nak selamat, baca Quran. Nak selamat, zikir banyak-banyak. Nak selamat, doa banyak-banyak. Nak rahmat dunia akhirat,
nak rahmat yang berkekalan, nak rahmat Allah, baca Quran. Dan rahmat Allah, zikir banyak-banyak, sebut nama Allah banyak-banyak. Yang ketiga, banyak doa. Nak apa lagi? Sebutlah berkat, rahmat, keselamatan, apa saja nama-nama yang sesuai waktu dengannya lah, semua datang daripada punca-punca tadi. Zikir, baca Quran, zikir dan berdoa. Baik. Antaranya ialah membaca Al-Quran. Baca Al-Quranul Karim. Saya sebut di penghujung kuliah minggu lepas, kerana Al-Quran adalah kalam Allah. Quran kalam Tuhan yang sifatnya kita kena bercakap dengan Tuhan. Dan bila kita baca Quran, kita bercakap, Allah jawabnya. Berapa kali saya bercakap? 7 kali sehari. Bila tu? Pagi, tengah hari, malam, siang, dini hari, senja, subuh. Betul lah tu. Berapa kali saya bercakap dengan Allah? 5 kali. Bila tu? Tengah malam, dini hari, pagi, petang, dekat maghrib, nak tidur. Cukup dah tu. Berapa kali sehari bercakap dengan Tuhan? 2 kali. Bila? Pagi sekali, malam sekali. Alhamdulillah lagi. Cakap Allah bila berapa kali? Entah berapa kali, tak tahu, tak pernah. Confirm lah tu. Pagi tak baca, petang tak baca, malam tak ada. Itu cara mudah nak faham lah tu. Jadi kenapa saya kata Quran itu adalah kalam Allah? Kerana memang kalam Allah. Quran itu kalam Tuhan. Kita kalau masuk dalam musim-musim tilawah Quran perkebangsaan dan kebangsaan, dia mesti lagu muqaddimah lah tu. Quran kalam Allah. Ada tak? Dengar tak? Biasa dalam muqaddimah kepada tilawah perkebangsaan antarabangsa, lagu tu dikumandangkan. Quran tu kalam Tuhan, kalam Tuhan. Saya nak nasyid, kok lena tak payah nasyid lah. Ya? Nanti saya nasyid, lena belaka. Ya? Jadi itu satu nasyid yang diperdengarkan. Memang betul. Kalamullah, kalam Tuhan yang terhimpun di dalamnya segala-gala perkara. Hurufnya, perkataannya, hukum hakam, cerita kisah. Saya dah sebut dah minggu lepas. Tuan-tuan sekalian, sekarang kita nak pergi kepada bicara dalam kitab kita ini, adab-adab membaca Al-Quran dan kelebihannya. Terus kepada bicara kitab kita. Kelebihan Quran Al-Karim yang paling besar ialah merupakan kalam Allah. Memuji Al-Quran dalam banyak ayat. Ini yang pelik tuan-tuan. Allah puji Quran dia. Allah mengangkat Qurannya. Allah mengangkat kedudukan kalamnya. Ini yang pelik ni. Tapi tak pelik sebenarnya. Kenapa? Memang layak Allah angkat kalam dia. Kan kalam dia layak Allah angkat. Tetapi cerita mengangkat kalam ini bukan untuk semata diangkat cerita. Untuk kita sebenarnya. Yang patut angkat kita. Kita kena angkat Al-Quran di martabat yang tinggi. Di martabat yang paling kemuncak dalam hidup, itu Quran. Kita pernah angkat. Nak angkat macam mana Quran ini? Bukan setakat gantung kat dinding ayat kursi 1000 dinar. Ayat-ayat tertentu dekat kat dinding, satu khat tulisannya mungkin 1000-2000 ringgit. Tulisan pula cantik daripada dua negara beli, letak habis kat dinding rumah ada. Belah sana ayat kursi daripada Pakistan belinya. Belah hujung sana ayat 1000 dinar beli daripada Afghanistan. Cantik, melancong dulu, bawa balik. Belah hujung sana ayat tertentu, surah sekian-sekian, ayat sekian-sekian, Al-Baqarah ayat sekian. Beli kat mana tu? Daripada Turkmenistan. Dekat pintu rumah ada Quran. Assalamualaikum kemudian Quran. Di mana belinya? Kelantan. Tantang belaka. Itu bukan mengangkat martabat Quran sebenarnya. Quran bukan diangkat dengan letak kat dinding rumah kiri kanan bagi bertengok saja. Tak. Sebab Quran kalau tak ada dalam rumah secara didindingkan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Masuk rumah ni tak ada ayat langsung Quran kat dinding. Kenapa ni? Tak ada masalah.
Tak payah bertikaikan. Rizal ni tak payah bertikaikan. Kerana Quran itu bukan digantung di dinding, digantung di hati. Tuan rumah tu baca ke tak baca? Kalau baca pagi malam siang, cukuplah. Siang malam tak pernah tinggal Quran. Habis satu surah, dua surah, habis juzuk, dua juzuk, hari-hari. Gantung dalam hati. Itu baru mengangkat martabat Quran. Betullah kita kadang-kadang persepsi kita dengan Quran, senjangan kita tak kena pada tempat. Kita rasa bangga bila Quran letak dalam rak buku, susun elok-elok. Yang ni beli masa pesta buku antarabangsa tahun lepas. Yang ni baru beli semalam. Sebab dalam Kuala Lumpur yang sekarang sedang berlangsung, RM60 harga ni, biasa 100, dapat rate, harga murah sikit. Kita bangga sebab tu susun. Itu namanya suci dalam debu namanya. Itu bukan kebanggaan kita. Tapi jangan letak Quran berkata empat ulah. Cantik dah tu. Tapi Quran itu di sini tempatnya. Jadi Allah puji Quran bila mana Quran itu masuk dalam hati kita. Sebab saya sebut tuan-tuan sekalian, sampai masa dah kita dalam hidup ini, kalau kita nak sanjung Quran, kita nak angkat mata Quran, kita angkat dengan hati nurani kita. Biarlah Quran mencahayakan hati yang gelap. Quran menyinari jiwa yang sakit. Quran menyembuhkan hati yang dah sakit lama tu. Quran cahayakan balik jiwa-jiwa kita dah korup, yang dah berkarat lama tu. Kita nak macam tu. Kerana Quran An-Nur, Quran tu cahaya. Ini Allah sebut Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Tu dalam kitab tu tuan-tuan akan jumpa ayat Al-Isra ayat yang ke-9. Allah angkat martabat Qurannya. Allah kata apa? Ini wahai manusia. Ini wahai umat Muhammad. Ini Al-Quran lah. Apa ceritanya? Yahdi lillatihi aqwam. Quran memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang betul. Petunjuk. Betullah sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, mereka berubah daripada keadaan tak baik pada baik kerana Quran. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam sejarahnya, sekalipun dia di awal hidupnya penuh dengan dendam kesumat atas Nabi, tak suka Nabi lah, nak bunuh Nabi pun, itu Umar bin Al-Khattab di awal kejahiliahannya. Hatinya pekat dengan kehitaman dah, maksud saya. Itu Umar di zamannya. Tapi Umar yang sama, kenapa dia boleh berubah? Menjadi pencinta Nabi, sayang Nabi, dekat Nabi, memang sampai ke mati. Nabi cukup disenangi, disayangi sampai bila-bila. Umar itu berubah kenapa? Kerana Al-Quran. Hatinya disenari Al-Quran yang dia baca. Dia baca Quran surah Taha, daripada catatan Al-Quran di atas pelepah tamar, yang tertulis itu jatuh, dipegang, dibaca. Adiknya kata, Umar, engkau tak baca ni? Kamu nak baca juga. Akhirnya Umar baca, Taha ma anzalna alaika al-Quran litashqa. Allah bercakap daripada sudut perasaan manusia itu. Quran bukan untuk mencelakakan manusia, kata Allah. Quran turun bukan untuk mencelakakan manusia. Quran turun untuk memberi kepada kamu hidayah. Orang baca ayat tu, air matanya tumpah terus. Lantas cari Nabi. Di mana Rasulullah, di mana Muhammad, dia tanya dia. Adiknya masih beranggapan dia nak bunuh Nabi. Tidak. Masa tu jiwa dah berubah dah. Dia tanya Nabi dengan perasaan cinta dah mula berasa. Sebab Quran tadi merubah hatinya. Dia cari Nabi, jumpa Nabi, dia peluk Nabi. Sayang, dia cium Nabi dari dahi sampai ke tumit Nabi. Melalui Islam. Asyhadu annaka Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kerana Al-Quran, tuan-tuan. Ada orang kata dalam beberapa ceramah, kata saya, Ustaz, Umar tu orang Arab kan, baca Quran dia faham lah, batu dia mudah berubah. Dia baca Quran, dia faham sebab dia orang Arab, bahasa dia. Saya kata betul, tak dinafikan. Kalamnya kalam Arab, lidah Arab, Quran bahasa Arab, dia faham. Tapi jangan kita lupai,
Quran adalah mukjizat. Sekalipun membaca tak faham Arab, tapi dia ada di sana roh-rohnya yang akan masuk dalam hati kita, sekalipun kita tidak orang Arab. Sebab Quran mukjizat. Kalimahnya, ayatnya, maknanya, hukum hakam mukjizat. Bukan kata-kata orang, kata-kata Allah. Betul lah orang baca Quran, walaupun dia tak faham, insya-Allah ada kekuatan datang dalam hatinya. Janji baca dulu. Ni nak komen, bacanya tidak. Baca dulu. Pegang Quran, baca dulu. Tak faham pun tak apa. Sebab Al-Quran adalah mukjizat. Quran adalah satu mukjizat yang boleh meresap dalam jantung hati kita, dalam jiwa kita, insya-Allah. Lama kelamaan dah kita dah baca, tak faham tu. Tapi lain, tuan-tuan sekalian. Percayalah. Betullah saya sebut sentiasa dalam hidup kita beragama ini. Kadang-kadang kita ada masalah juga dalam hidup. Pemasalah kita tak tenang jiwa, keluh kesah, Rizal dah. Ada ujian datang, jiwa kita sakit, terasa sempit dada, rasa masalah, bebanan-bebanan ni macam-macam lah. Nak keluarga, bebanan haru wang ringgit, bebanan macam-macam kita rasa. Saat bila kita rasa bebanan berlaku dalam hidup kita tak tenang jiwa, cuba pegang Quran sekejap. Ambil wudu, cari tempat-tempat yang menyenangkan, kursi ke, sofa ke, ambil wudu lengkap, pegang Quran, menghadap kiblat ke, tengok cuaca di luar rumah kita, buka. Tak kira surah-surah mana, surah kecil pun dia, besar pun dia, baca 10 minit, 5 minit, dengan penuh kesabaran, minta pada Allah, aku nak keberkatan ya Allah dengan bacaan ini. Aku tak faham, tapi aku nak ketenangan. InsyaAllah, insyaAllah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah sebut Quran pada kita. Quran sebagai peringatan baik pada kamu, menenangkan kamu, kata Allah. Kami permudahkan. Tak faham, tapi ingat, ketenangan datang. Lama kelamaan, minit pertama tak rasa, kedua tak rasa, insyaAllah minit ke-10 dah kita fokus, sikit sebanyak dia akan datangkan ketenangan. Fokus lagi setengah jam, oh insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, ini meyakinkan kita. Cuma kita tak cuba, tak try, kita tak test. Try, test, cuba, apa lagi perkataan sewaktu dengannya. Kerana kita tak test, tak try, tak cuba, kita tak rasa, tak tenang hati, pergi pusing shopping center, lagi kelang kabut, hati resah gelisah, keluar rumah bawa kereta, pergi kedai mamak, teh tarik 2 cawan mi goreng sepinggang. Hati tak tenang, terasa gelisah, bawa kenderaan, pergi cari di pantai. Mau kata pantai tak tenang juga. Saat kita rasa gelisah, cuba kita pegang Al-Quran, ambil wudu yang lengkap, doa pada Allah, munajat, minta ketenangan. InsyaAllah, 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 insyaAllah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah hai manusia, ketenangan kamu boleh rasa bila kamu ingat pada Allah. Surah Ar-Ra'd, Allah sebut dengan jelas, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hai manusia, dengan ingat pada Allah kamu akan tenang hati kamu. Ingat apa dia? Antaranya zikir, ingat. Quran pun ingat juga. Tak boleh baca surah besar-besar, surah Yasin. Baca Yasin boleh 10 kali. Baca Yasin 5-6 kali. 83 ayat Yasin, kalau kita baca fokus betul-betul secara tertil, 20 ini habis. Habiskan 3 kali sejam. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Dan baca surah lain, baca Yasin, Al-Mulk. Ataupun tak nak surah, kita ulang baca ayat kursi je. Allahu la ilaha, sampai akhir ulang 10 kali, ulang. Apalagi kalau kita baca Quran surah-surah yang banyak itu, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tuan-tuan sekalian, ini semua pintu kerahmatan, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan. Percayalah. Kita kena fokus biar betul. Bila kita fokus tak betul dalam suasana Allah uji dengan isu-isu pelbagai, tak tenang, hati tak tenang, kita pula salah pilih jalan mencari ketenangan. Patut cari, tak penyelesaian tak ada, makin berserabut ada, sebab salah pilih jalan.
Bila kita salah bila jalan, hati makin tak tenang, hati makin bergejolak, jiwa makin tak stabil. Tapi kalau ada di sana ketenangan kita dengan Al-Quranul Karim, dengan zikir tasbih, Allah, tuan-tuan, percayalah, ini semua ajaran yang diberikan oleh para alim ulama kita. Kalau tengok dalam kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, seorang tokoh besar tasawuf terkenal dalam Islam kita, dalam agama kita, Imam Ghazali lah. Ketika orang tanya dia, apa jalan yang boleh membasahi jiwa dengan kebaikan, mana jiwa jadi basah dengan ketenangan? Lalu kata apa dia? Dekati Al-Quran. Itu jawapan dia. Dekati maknanya bacalah, rapati Al-Quran Karim. Kerana setiap kalimah Quran adalah mukjizat. Tiap huruf ada mukjizatnya, tiap ayat ada mukjizatnya. Tiap kita baca huruf ke ayat, ada kelebihan yang menanti kita. Yakin, percayalah. Itu di antara perkara yang berikan kita kejayaan. Jadi kata Allah SWT, inna hadzal Qur'an yahdi. Quran itu boleh beri kamu hidayah, petunjuk. Petunjuk, tuan-tuan sekalian. Maknanya ketenangan, petunjuk, keamanan, petunjuk, keselamatan, petunjuk belaka lah tu. Hiya aqwam, ke jalan yang lurus, yang betul. Pasti Quran tidak akan menyelewengkan cara berfikir kita, hidup kita tak akan. Dia akan membetulkan apa yang tak betul. Dia akan bersihkan jiwa yang tak bersih. Dia akan memperelokkan apa yang tak elok dalam dada kita. Quran itu sendiri, ayat dan kalimahnya. Wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Quran beri khabar gembira, good news kepada kita. Quran datang dengan good news, berita-berita baik dan menggembirakan kita. Itulah kita baca Quran, kita nak semak tentang isu akhirat, buka ayat akhirat, berikan kita kegembiraan sebenarnya. Kita faham akhirat macam-macam kesian-kesian. Kita tak tenang hati, kita baca ayat-ayat tentang neraka contohnya, ayat tentang syurga, cari ayat neraka syurga, baca ayat 1, 2 ayat, 3, 4 ayat, 5 ayat, perhati mana, ya basyir kita kegembiraan. Lepas tu hari ini tuan-tuan sekalian, saya Quran tak ada depan saya terjemahan ke, tapi dalam rak-rak buku belakang depan saya, belakang tuan-tuan ke cari, hari ini Quran kita alhamdulillah, Quran terjemahan bahasa Melayu ni terbitan pelbagai, Karya Bestari pun ada, terbitan Karang Craft pun ada, macam-macam terbitan lah. Saya pun tak nak bagi nama-nama lah, ya, nanti jadi promotion pula, ya. Quran terjemahan dalam cetakan kita Malaysia, banyak pihak mencetak. Tuan-tuan kalau buka terjemahan, tuan akan dapati indeks. Dia ada indeks ayat, indeks surah dan ayat. Itu Muslimat kita pegang Quran, ada tak indeks supaya tengok? Kalau tak, ayat tu confirm ada lah tu, ada tu. Itu terbitan Karya Bestari saya. Indeks tu tuan-tuan boleh jadi kepanduan sebenarnya. Kalau rasa nak tengok dalam ayat bercakap tentang soal syurga, ayat tentang syurga, dia senaraikan daripada Al-Baqarah ayat ke berapa ada syurga, Ali Imran ayat berapa syurga, Az-Zumar senarai penuh ayat hal syurga saja. Buka sajalah, aku nak semak ayat hal syurga apa keadaan. Al-Baqarah ayat sekian, ada indeks dia. Ali Imran ayat sekian-sekian. Beratus ayat lah jawabnya. Itu satu tabsyir kepada kita tu. Aku hari ni aku nak tengok dalam ayat bab sedekah contohnya, bab derma-derma sedekah ni, infak. Buka ayat indeks tentang infak sedekah derma. Dia akan senaraikan ayat surah mana-mana, ayat nombor apa. Kita beliklah. Aku nak baca hari ni, nak tengok hari ni ayat tentang isu tentang masalah rumah tangga, hubungan suami isteri. Ada. Dia akan sebut tentang bagaimana konteks rumah tangga dalam Islam, ayat berkaitan. Jadi ini semua adalah merupakan rezeki kepada kita, tuan-tuan. Dan mereka buat kerja tu sampai boleh buat macam tu, kita ucap terima kasih sebenarnya. Tim yang buat kerja tu, terima kasih sangat-sangatlah.
memudahkan kita. Kalau tak ada indeks tu, celaru kita. Saya pun celaru nak baca ayat, nak tengok ayat tentang syurga ni, belik-belik nak cari dalam masa dekat payah. Surahnya banyak, 11 surah 730. Tapi dengan cara indeks tadi, apa saja bab kita nak baca, nak semak, itu tabsyir namanya tu. Sebahagian daripada kegembiraan kepada kita, yang menjadi sebab kita dapat sesuatu dengan mudah. Tinggal lagi kita nak cari, ada tak indeks tu? Yang puan ada tak? Jadi ini di antara, saya bukan apalah nak menganjurkan sangat setiap orang kita adalah Quran terjemahan yang sentuh yang ada tu lah. Itu terbitan Karya Bestari ke puan? Karya Bestari kan? Ya. Karya Bestari. Dapatkanlah puan-puan, tuan-tuan. Satu seorang kena ada lah, ya. Sekarang nak Quran murah sikit, saya ingat sempena dengan Pesta Buku Antarabangsa ni dapat murah sikit. Pergi ke lokasi Roy mereka tu jumpa, insyaAllah mungkin murah sikit kan dapat. Tapi jangan berkira sangat lah, jangan berkira Quran murah, mahal, murah, beli lah, ya. Kita bab Quran berkira terus. Nak beli yang tu, yang tak kira dah, pakai beli je, ya. Ini masalah, ya. Saya lah bukan tuan-tuan. Saya, tuan-tuan okey nampak, ambillah kesempatan. Jadi kalau berdapat tak musim Pesta Buku Antarabangsa, kemudian kalau boleh seorang-seorang ada terjemahan tu, kena ada. Bukan wajib, tetapi ada keperluan. Dalam suasana kita ni tak boleh bahasa Arab, memang tak erti Arab, dengan ada terjemahan tu kita dapat tahu banyak benda. Terjemahannya, indak-indak kita dapat capai. Baik. Guna tuan-tuan, kita benda macam ni saya bukan apa, sebab peringatan macam ni adalah peringatan daripada hati ke hati. Sampai hari ini pun saya ada Quran yang indeks tu, ya, pelbagai bentuk lah yang saya ada, yang mahal, yang murah. Sebab kita dapat benda sebab itu. Saya nak ceramah tentang isu berkait dengan soal infak harta. Senang, saya akan cari ayat Quran di sebalik indeks tadi, bawa keluar. Jadi banyak kemudahan untuk kita, tetapi makna, kandungan, pengertian di sebalik apa yang tertera itu. Baik, ini semua tabsyir bagi saya ni, kegembiraan kepada kita. Allah ikan Quran itu sebagai berita gembira untuk siapa? Orang yang beriman dan beramal amal salah, bagi mereka pahala yang begitu besar. Baik, dalam ayat yang lain Allah sebut, dalam surah yang lain, dalam surah Fussilat ayat 42, Allah kata apa? La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamidin. Kata Allah Azza wa Jalla, yang tidak dapat didatangi oleh sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya, diturunkan Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ini ayat berjaminan kepada kita, Quran tidak boleh dirobak-rabik, diwarnai dengan warna-warna yang jahat, dirosak-rosakkan oleh tangan-tangan yang zalim dan jahat. Tidak boleh sama sekali. Quran tidak boleh dimusnahkan begitu rupa. Quran tetap Allah pelihara, jaga dia, kemurniaannya, baik kalimahnya, hurufnya, hukum hakamnya. Allah kata tak akan kepalsuan datang, tak ada keburukan datang. Ini semua kenyataan yang kita kena yakin. Tanda tangan boleh merosakkan Al-Quran, tangan yang boleh menghina Al-Quran. Ustaz, orang hina Quran, bakar Quran. Soal bakar Quran itu soal yang kedua. Bakar, memang Quran akan musnah bila bakar. Api memusnahkan, bukan takat Quran. Rumah dihanguskan kalau dah kena api. Bangunan bertingkat boleh musnah. Orang nak hancurkan dengan cara bakar koyak itu, saya tak bincang, itu ada kezaliman. Tapi mereka buat itu memang boleh buat atas kadar kejahatan mereka, mereka buatlah. Tapi Quran secara tuntasnya tak ada siapa boleh ubah maksudnya, hukum hakamnya, kenyataannya, perintahnya. Tak ada boleh ubah. Perintah Allah dalam Quran, larangannya, tak ada boleh ubah sama sekali. Sekalipun manusia nak ubah,
arak ni haram, kita pakai halalkan sajalah. Contohnya, tolak ke tepi ayat arak. Boleh tolak tak kat mana? Ayat sama akan muncul dalam masyarakat hidup kita ni, tak akan terhenti melainkan Al-Quran akan dibawa. Kamu haramkan, kamu halalkan arak, Quran kata haram. Haram sampai ke mati, sampai kiamat. Jadi maksudnya tak boleh kita nak mencabuli ke mulai Al-Quran Al-Karim. Dalam zaman Nabi masih ada, dah ada usaha itu untuk merosakkan nilai Al-Quran, menafikan hukum hakam Quran, menafikan kebenaran Quran. Dah ada orang musyrik Mekah kata dia Muhammad bawa Quran palsu, Quran yang tak betul, ini merupakan kata-kata yang jahat, nista. Kami tak nak Quran, kita buat sendiri. Buatlah kata Allah SWT, nak buat Quran sendiri. Tak jadi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mithli. Allah cabar mereka, buat Quran sama Quran yang aku turun ini. Tak sama. Mereka baca Quran, orang Mekah sendiri pun ketawa. Riwayat semacam itulah. Mereka buat Quran, buat juga. Mereka orang Arab kan, Zaizal? Mereka baca. Bila baca saja, yang faham bahasa Arab dengan bagus, pelik bunyi. Akhirnya mereka tahu sama kita, sama-sama mereka. Ini bukan Quran macam Muhammad bawa ni. Ini kata-kata yang melucukan. Tahap betul sekali. Tapi Quran yang kita pegang sekarang tetap Allah pelihara. Allah sebut dalam tu ayat yang Allah kata kepada kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kami yang turun Quran, kami akan jaga Quran ini. Tak akan datang kepalsuan, kebatilan di belakang, di depannya sama sekali. Cuma yang penting kepada kita dan saya, tuan-tuan, ialah yang pertahan Quran itu siapa sebenarnya? Kita lah yang pertahankan kesucian Al-Quran, yang mengangkat kemuliaan Al-Quran. Kita sebenarnya, macam mana cara kita angkat kemuliaan Al-Quran? Quran suruh, buat. Quran larang, tinggal. Quran perintah, tunaikan. Quran tak suruh, jangan buat. Itulah cara kita muliakan Al-Quran. Mulia kita sebab kita mengamali. Tuntasnya melalui amalan. Baik yang Quran suruh, buat. Larang Quran, tinggal je. Ini kewajipan kita. Betullah kita selama-lama dengan Quran ini, kita mesti ada kewajipan besar. Pertama, baca. Kedua, faham. Tiga, tadabbur. Keempat, amal. Ini 4 kewajipan besar dengan Quran. Sampai matilah kita dengan Quran kita ada. Tahu baca. Kedua, faham. Ketiga, tadabbur. Keempat, amalan. Mengamali. Ini gabungan 4 perkara ini adalah amanah kita Al-Quran sampai mati, sampai kiamat. Tak boleh berpisah dengan kita. Baca. Faham. Tadabbur akan makna. Amal akan perintah surah Al-Quran Karim. Inilah kewajipan kita. Dalam hal ini kita nak tutup dalam masa 3 minit terakhir ini. Dalam hadis Al-Bukhari, daripada hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi menjelaskan dengan sabda Nabi sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Tuan-tuan, saya minta di penghujung ceramah untuk hari ini, pegang hadis betul-betul. Pegang semat dalam jiwa hati kita untuk kita masuk dalam golongan ini dengan jiwa Al-Quran yang menebal. Sampai kita mati, kita masuk golongan ini. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, semulia-mulia kamu. Kamu siapa? Kitalah, umat Nabi. Sebaik-baik kamu. Khairukum, khairun tuan-tuan, sebaik-baik. Nak terjemah apa tak tahu dah saya. Khairun, baik. Khairukum, sebaik-baik kamu. Semulia kamu, ke sehebat kamu. Kata Nabi, siapa sebenarnya? 2 golongan manusia. Kita nak masuk golongan ini. Yang pertama, man ta'allama al-Quran, siapa yang mengaji Quran. Dia mengaji Quran, dia belajar sampai boleh baca. Dan bukan baca semata baca dengan fahamnya. Ini ta'allam al-Quran. Jangan kita hidup suasana tak reti Quran. Jangan. Saya beri amaran kepada saya dan tuan-tuan yang dengar pada hari ini,
jangan sampai tahap tidak boleh baca Quran. Demi Allah, jangan sampai tahap tak boleh baca Quran. Tengok huruf tak kenal, tengok ayat tak boleh baca. Jangan. Sebab Al-Quran adalah jiwa, hati, jantung kita, penyelamat kita dan nyawa kita sebenar-benarnya. Jangan sampai tahap tak boleh baca Quran. Ustaz, ada ke tidak ada? Tuan-tuan, pengalaman peribadi saya, Rizal, dah bertemu dengan orang tak boleh baca Quran. Jumpa saya pula tu mengadu. Bukan umur 12 tahun, tak boleh 12, dah umur 60 tahun. Pension, nak pension, dah pension lama. Ya, tak boleh baca. Hati saya bercakap dalam nada menangis, tuan-tuan. Sebab dia tak malu jumpa saya satu hal, alhamdulillah dah minta pandangan. Saya buka, tak, saya nak uji sangatlah. Bukan suruh baca Az-Zumar, Ali Imran tu. Buka hujung Al-Quran tu, An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Tuan baca, dia tengok, iling kepala. Bukan 12 tahun, tuan-tuan. Saya ingat dalam usia 60 tahun lebih. Hati saya bercakap dengan tangisan, ya Allah. Tapi semangat beliau nak mengaji itu ada, tak apa. Saya sebut banyak ceramah, saya kata. Saya hantar pelajar saya, masa tu pelajar saya, KUM. Pelajar saya pula tahun 4, dah penghujung, dah nak tamat pengajian, dia pula bekas tahfiz Al-Quran. Saya pergi rumah dia, mengajar. Seminggu 3-4 kali. Dia nak tu, alhamdulillah. Rezekinya walaupun dalam keadaan tak berapa nak betul baca, tapi boleh membaca. Kemudiannya, semangat tu ada. Allah beri rezeki. Boleh baca Fatihah dengan betul, Yasin boleh baca. Tapi nak cerita, ada. Ada, tuan-tuan. Ramai. Ramai tu bukanlah maksud jutaan, tapi ramai. Bagi kita paling takut hidup kita dalam dunia ini dah 70 tahun, nak mati dah saya lusa dah ni bila biasa. Quran tak boleh baca. Apa dosa siapa tu? Dosa ibu mengandung ke? Jangan salah ibu mengandung. Ibu tak pernah bersalah. Dosa peribadi kita lah. Ay ustaz, ibu tak pernah mengajar, jangan salahkan ibu lah. Ibu dah banyak dosa dia tanggung. Awaklah yang tak cari jalan sebenarnya. Kita ni kalau nak salahkan mak, salahkan ayah, tak pernah selesai, tuan-tuan. Saya boleh salahkan ayah saya, kalau nak salahkan. Sebab apa? Ayah saya, kalau ikut sejarah hidup saya, dah meninggal saya, tak apalah, Allah mengampuni. Saya kemahuan nak belajar agama daripada sekolah rendah. Habis sekolah rendah, saya dua orang putih sekolah. Saya duduk sekolah putih. Sempat mengajar orang putih tu, tahun 75 habis Janam. Masa tu dalam sistem orang putih lagi. Nak mengaji agama, saya nak. Bukan saya minta pergi hantar. Bahkan ada keluarga yang kata, nak mengaji Arab, nanti nak kerja apa? Tengok. Masa tu, 75. Tapi saya, rezeki saya, Allah beri boleh jadi hidayah, nak mengaji agama. Minta. Kalau saya nak salah ayah saya, tak habis ceritalah, tuan-tuan. Cukuplah, tak salahkan ayah kita. Moga Allah berhati dia, tapi kita yang patut cari jalan. Dan aku tak patut, kita kena belajar. Tak faham nak cari ilmu. Itu dia. Wallahualam, kita dah masuk ke jam minit kecederaan, injury time. Atau tuan nampak lain macam je. Ya? 2 minit terakhir ni dah lewat ni. Kita banyak-banyak cerita kita tadi Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sambung balik. Al-Quran jantung hati kita, Quran penyelamat kita. Quran adalah merupakan pemandu kita di akhirat, insya-Allah. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tadi tak habis, tuan-tuan ya. Kita sambung balik hadis tadi, insya-Allah.